Oke, salam sejahtera semua. Hari ini kami start belajar bab 3. Oke, boleh tengok screen, screen saya, PowerPoint boleh? Boleh ya? Oke, thank you. Oke, bab 3 kami boleh tengok raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Kedua-dua ini merupakan sistem pemerintahan di negara kita. Oke, pertama sekali kami tengok dulu latar belakang sistem pemerintahan ini. Pertama sekali kami tahu semasa Kesultanan Melayu Melaka ataupun Kerajaan Melayu sebelumnya seperti Kerajaan Majapahit, Kerajaan Kedah Tua, semasa itu raja, raja, sebab ada raja, kemudian muncul Kerajaan Melayu. Ada Raja Melaka, kemudian adalah Melaka. Ada Raja Majapahit, munculnya Majapahit. Kalau ada Raja Jampa, munculnya Kerajaan Jampa. Kami tahu bab 1 form 4 dia cakap apa? Kerajaan wujud, refresh, kerajaan wujud kerana adanya raja. So kami tahu satu kerajaan akan muncul jika ada raja, ada kerajaan. Okey, ini maksudnya. Dan seterusnya, raja memerintah dengan kuasa penuh. Kami tahu, raja memerintah dengan kuasa penuh. Raja berkuasa mutlak. Dan raja berdaulat. Bermaksud ada kuasa tertinggi di kerajaan. Tetapi sudah tukar. Pemerintahan beraja kini diterima sebagai raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Apa raja berperlembagaan dan apa demokrasi berparlimen? Secara ringkasnya, raja berperlembagaan bermaksud raja berdaulat. Raja ialah pemerintahan berdaulat, pemerintah tertinggi, tetapi tertakluk kepada perlembagaan. Dan demokrasi berparlimen secara ringkasnya ialah pilihan raya. Okey, kami tengok pemerintahan beraja semasa Kesultanan Melayu Melaka. Semasa Kesultanan Melayu Melaka. Okey, kami boleh tengok ini, perkataan ini. Raja pemerintahan mutlak. Semua orang tahu semasa Kerajaan Melayu, raja berkuasa mutlak dalam pemerintahan. Dan kami boleh tahu pemerintah berwibawa, kuasa mutlak, dan raja berkuasa dalam pentadbiran, perundangan dan kehakiman. Ini pada masa dahulu. Raja boleh mentadbir negara. Raja menguruskan pentadbiran negara. Bermaksud raja mentadbir negara. Seperti pada masa ini ialah Jemaah Menteri. Pada masa Kesultanan Melayu Melaka, raja yang mentadbir. Dan seterusnya, raja juga boleh menulis undang-undang bagi kerajaannya. Raja boleh menulis undang-undang semasa Kesultanan Melayu Melaka. Dan raja juga boleh menjadi hakim dalam negara dia untuk mengadili pertikaian antara rakyat ataupun apa. Dan kami tahu semasa Kesultanan Melayu Melaka, mereka menggunakan dua jenis undang-undang untuk memerintah negara. Dua jenis undang-undang. Satu ialah Hukum Kanun Melaka, lagi satu ialah Undang-Undang Laut Melaka. Satu ialah Hukum Kanun Melaka, satu ialah Undang-Undang Laut Melaka. Ini form 4 bab 1.
Ini pun soalan penting. Nanti saya akan share lah. Share form 4 bab 1 struktur dan esei fokus. Nanti saya akan share. Kamu boleh cuba buat latihan. Dan seterusnya, Raja Melayu juga merupakan sumber undang-undang. Sumber undang-undang. Bermaksud Raja Melayu membuat undang-undang. Dan kami semua tahu, Raja ialah ketua agama Islam. Raja ialah ketua agama Islam. Dan Raja juga ketua kerajaan. Kami tahu ini. Kami tahu Raja ialah ketua kerajaan. Ketua kerajaan bermaksud berkuasa dalam pentadbiran, berkuasa mutlak. Dan Raja berkuasa penuh terhadap Islam, agama Islam. Dan seterusnya, Raja juga mempertahankan adat dan struktur masyarakat. Kenapa saya explain detail ini? Sebab mungkin keluar dalam 4 markah esei mereka tanya pemerintahan beraja semasa Kesultanan Melayu Melaka. So, secara ringkasnya, kamu perlu tahu, Raja ialah kuasa mutlak. Dan kami perlu tahu dia ketua dalam pentadbiran, perundangan, dan kehakiman. Dan ketiga, kami perlu tahu undang-undang, 2 jenis undang-undang ini. Dan keempat, kami perlu tahu peranan Raja. Raja ialah sumber undang-undang, Raja ialah ketua kerajaan, dan Raja ialah ketua agama Islam. Okey, ini saja untuk 4 markah ini. Dan seterusnya kami tengok. Okey. Kesultanan Johor Riau, Pahang dan Perak. Okey, sebenarnya dia macam ini. Kami tahu masa dahulu ada semua Champa, Sriwijaya, Kedatua. Kenapa kena berbayar? PowerPoint ini kena berbayar, tak perlu. Kenapa? Oh, saya akan share nanti. Saya habiskan dan saya akan share. Sebab apa saya tak share? Sebab ada latihan. Sebab saya share dan jawapan ada. So saya akan share selepas kelas. Okey. Okey. Kesultanan Johor Riau, Pahang dan Perak. Okey. Okey, terima kasih. Okey, kami tahu tadi saya cakap ada banyak Champa, Majapahit, Sriwijaya. Kemudian, selepas semua kerajaan ini, munculnya Kesultanan Melayu Melaka. Dan selepas Kesultanan Melayu Melaka, munculnya Kesultanan Johor Riau. Johor Riau. Selepas kerajaan Melayu ini, munculnya kerajaan yang masyhur, Kesultanan Melayu Melaka. Kemudian baru muncul Kesultanan Johor Riau. Okey, dan seterusnya. Kami tengok selepas Johor Riau ada banyak lagi. Pahang, Perak, Terengganu, Selangor, Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis, Kedah. Sebelum merdeka, semua negeri ini merupakan satu kerajaan. Dan kerajaan ini bagaimana mereka memerintah? Mereka tak begitu pandai lagi, belum advance. So mereka tengok Johor Riau, Pahang dan Perak meneruskan legasi Kesultanan Melayu Melaka. Bermaksud mereka ikut corak pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Mereka ikut corak Kesultanan Melayu Melaka. Kami ingat JPP. JPP. Jambatan Pendidikan Pahang. Macam ni. JPP. JPP meneruskan Melaka. Johor Riau, Pahang dan Perak mereka memerintah berdasarkan Kesultanan Melayu Melaka. Dan seterusnya kami tengok Terengganu dan Selangor bagaimana mereka memerintah. Mereka memerintah berdasarkan Johor Riau.
Nah, boleh tengok tak? Johor Riau ikut Melaka dan Terengganu Selangor ikut Johor Riau. So Johor Riau dan Melaka merupakan kerajaan yang termasyhur. Okey, Terengganu dan Selangor kami ingat TS ikut Johor Riau. Dan kemudian kami tengok Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. 9 KP ikut Melaka juga. 9 KP ikut Melaka juga. Dan seterusnya Kedah. Kedah ini istimewa dan sebab ini objektif selalu keluar. Nanti sebab ini objektif selalu keluar. Kami perlu tahu Kedah ialah kerajaan terawal. Kedah ialah nanti Okey, Kedah ialah kerajaan terawal di negara kita. Bermaksud sebelum Terengganu, sebelum Selangor, sebelum Perlis, Kedah sudah wujud. Kedah sudah wujud. Kedah ialah kerajaan yang terawal di negara kita. Dan kami boleh tengok Kedah mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. Semasa bab 1 saya tak tahu kamu sudah ingat atau tidak. Kesultanan Melayu Melaka mendapat banyak wilayah dan wilayah tersebut dipanggil wilayah pengaruh. Bagaimana mereka mendapat wilayah pengaruh itu? Ada beberapa. Satu ialah naungan, satu ialah perkawinan. Satu lagi penalukan. Penalukan ini contoh ialah Pahang, Kedah dan sebagainya. Perkawinan Majapahit dan naungan. Tengok Kedah. Kedah ialah penalukan dan di bawah naungan juga. Kedah dia nanti bukan Kedah bukan penalukan. Kedah mengakui pertuanan Kesultanan Melayu Melaka. Mereka bukan dijajah, tetapi mereka mengakui Kesultanan Melaka sebagai tuan mereka. Bermaksud mereka mengakui Kesultanan Melayu Melaka seperti pemerintah mereka. Mereka mengakui, mereka menerima. Okey. So, untuk ingat ini senang objektif. Selalu kalau objektif. Okey, kami ingat dulu JPP ikut M. TS ikut J. Dan KP 9 KP ikut M. Dan Kedah ialah kerajaan terawal ikut Melaka. Terawal ikut Melaka. Okey. So, ini dia. Ini sedikit modul akronim. Sebab untuk mudah ingat, kami ingat. Okey. JPP M. Johor Riau, Pahang, Perak ikut Melaka. TS ikut J. Terengganu dan Selangor ikut Johor Riau. 9 KP Negeri Sembilan, Kelantan dan Perlis ikut Melaka. Dan Kedah terawal Melaka. Okey. Okey nanti sekarang kami tengok nanti whiteboard. Okey, boleh komen saya tanya kamu komen. Okey. Johor Riau, Pahang dan Perak ikut negeri apa?
Boleh komen ikut negeri apa? Melaka. Dan seterusnya kami tengok negeri 9. Kelantan, Perlis. Mereka ikut negeri apa? Melaka juga, Melaka. Okey, dan seterusnya Terengganu dan Selangor ikut negeri apa? Okey, Johor Riau, betul. Dan seterusnya Kedah ialah kerajaan terawal. Dan mereka mengakui pertuanan negeri apa? Melaka. Okey. Ini objektif sangat penting. Okey. Sekarang kami tengok balik. Masih latar belakang. Tabangan penting. So, saya speed up sikit. Okey. Kami boleh pisahkan. Apa-apa peristiwa pun kami boleh pisahkan kepada 3. Sebelum Perang Dunia Kedua, selepas Perang Dunia Kedua, dan setelah merdeka. Dan boleh lagi dipisahkan setelah pembentukan Malaysia. Dan masih boleh pisah sebelum Perang Dunia Pertama dan sebelum kedatangan British, selepas kedatangan British. Semua peristiwa pun boleh kami pisahkan seperti ini untuk mudahkan faham. Dan dalam sistem pemerintahan negara kita juga kami pisahkan kepada sebelum Perang Dunia Kedua, semasa pendudukan Jepun. Pendudukan Jepun ialah semasa Perang Dunia Kedua di Asia Pasifik. Form 4 bab 3, mereka datang untuk memerintah negara kita untuk 3 tahun. 3 tahun dan 8 bulan semasa pendudukan Jepun. Dan juga dipisahkan kepada selepas Perang Dunia Kedua. Dan selepas merdeka. Okey. Kami tengok sebelum Perang. Okey, sebelum Perang Dunia Kedua bermaksud British sudah di negara kita. British sudah datang ke negara kita. British datang sejak apa? Ingat tak? NNS. NNS. Negeri-negeri Selat. Selangor, Pulau Pinang dan Melaka. Dan masa itu British sudah datang. SHDI dan banyak lagi. Okey, itu form 3. Sekarang kami tengok sebelum Perang Dunia Kedua, British campur tangan. British campur tangan dalam pemerintahan kita. British campur tangan. Mereka membuat perjanjian dengan Raja Melayu. Mereka membuat satu perjanjian dengan Raja Melayu. Dan perjanjian ini British memperkenalkan sistem residen. Perjanjian ini sistem residen diperkenalkan di NNMB. Dan sistem penasihat diperkenalkan di NNMTB. NNMB negeri apa, NNMTB negeri apa itu tak penting. Itu dalam buku teks form 4 dan tidak akan ditanya dalam peperiksaan form 4. Itu buku teks form 3. Tidak akan ditanya dalam peperiksaan form 4 dan form 5. Jarang. Kamu perlu ingat sikit macam NNMB Selangor. NNMTB kamu ingat macam NNMTB Pahang. Okey, itu tak penting. Kami perlu tahu NNMB ialah sistem residen. NNMTB ialah sistem penasihat. Sistem residen ini bermaksud British meletak satu residen di NNMB. Dan residen ini seperti Perdana Menteri
Jawatannya tertinggi. Dia boleh memerintah NMB. Dan sistem penasihat pula bermaksud British letak satu penasihat. British letak satu penasihat. Dan penasihat itu berkuasa penuh dalam pemerintahan di NMTB. Dan setelah British masukkan residen penasihat di NMB, NMTB, okey, NMB ialah negeri-negeri Melayu bersekutu. Dan NMTB ialah negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Dan wujudnya dua undang. Dan undang-undang ini proof, membuktikan pemerintahan raja berperlembagaan. Sebab apa? Raja memerintah mengikut undang-undang. Dan dua buah undang-undang ini ialah undang-undang tubuh kerajaan Johor dan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Ingat, ini selalu keluar dalam struktur dua markah. Undang-undang tubuh kerajaan Johor dan undang-undang bagi diri kerajaan Terengganu. Okey, sorry. Tadi minum air. Okey, sekarang kami tengok undang-undang ini apa sangat penting tentang undang-undang ini. Undang-undang ini tidak hanya membuktikan raja berperlembagaan, tetapi juga menghalang perluasan kuasa British. Bermaksud apa? Sebab negeri kita ada undang-undang sendiri. Kami tak guna undang-undang British. Dan ini berkesan untuk menghalang perluasan kuasa British. Kami menghalang British untuk meluaskan kuasanya di wilayah negeri kita. Dan kedaulatan negeri dikekalkan. Kedaulatan negeri dikekalkan. Kedaulatan negeri ini bermaksud kedaulatan bab 1 kami tahu. Kedaulatan bermaksud kekuasaan tertinggi. Ikut kata John Bording, kerajaan yang berdaulat ada kuasa tertinggi sehingga tidak terbatas untuk membuat melaksanakan dan mentafsirkan undang-undang di negeri sendiri. Dan negeri ini ada undang-undang. Oleh itu mereka merupakan negeri yang berdaulat. Dan kedaulatan raja dibuktikan apabila raja merupakan ketua negeri. British mengakui raja sebagai ketua negeri sebelum Perang Dunia Kedua. Dan Raja Melayu dan British membuat perjanjian sebelum Perang Dunia Kedua supaya tidak memindahkan kedaulatan negeri Melayu kepada British. Raja Melayu membuat satu perjanjian dengan British. Cakap negeri kita mesti berdaulat. Dan negeri Melayu menjadi negeri naungan British. Naungan dan jajahan tidak sama. Negeri Melayu hanya menjadi naungan British. British hanya menaungi, maksud macam protect us. British hanya datang untuk protect us, tetapi bukan menjajah, bukan colonize, bukan menjajah kita. Ini sebelum Perang Dunia Kedua. Pendudukan Jepun sudah tidak sama. Pendudukan Jepun, kami hilang kedaulatan. Jepun datang negara kita untuk menjajah. Dan Raja Melayu hanya diterima sebagai ketua agama Islam. Raja Melayu bukan lagi ketua negeri, bukan lagi pemerintah berdaulat. Tetapi Raja Melayu merupakan ketua agama Islam sahaja. Tidak boleh bercampur tangan dalam urusan pentadbiran. Dan raja-raja Melayu memperoleh pendapatan
seperti sebelum Perang Dunia Kedua. Saya tak tahu kenapa Zoom saya expired dalam 10 minit. Saya sudah beli plan itu. Tetapi sebenarnya boleh unlimited. Tapi hari ini ada problem sikit. So, nanti kalau meeting saya stop, tiba-tiba nanti boleh join new link. Sorry. Ada problem. Saya tak tahu. Saya sudah bayar Zoom ini. Tapi, okey tak apa. Semasa Jepun datang, Raja Melayu merupakan ketua agama Islam saja. Dan Raja Melayu dapat pendapatan. Jepun memberi pendapatan kepada Raja. Seperti macam pampasan. Okey, Raja Melayu diletak di bawah pengawasan Gubernur. Gubernur Jepun berkuasa tertinggi. Dan seterusnya kami tengok selepas Perang Dunia Kedua. Masih ada cabaran. Apa cabaran? British campur tangan. British nak melaksanakan Malayan Union 1946. Ini dalam bab 5 form 5. Kami boleh form 4. Kami boleh tengok bagaimana rakyat dan raja menentang Malayan Union dengan sekeras-kerasnya. Sebab Malayan Union, raja akan hilang kuasa. Dan pemerintahan diambil oleh Raja England. So, kami tak nak Malayan Union. Malayan Union diketuai Gubernur. Kami tak nak Gubernur. Kami nak penasihat saja. Dan Raja Melayu dan orang Melayu menentang Malayan Union dengan sekeras-kerasnya. Kalau soalan tanya berkaitan ini, boleh tak kita jawab dalam lain? Tapi maksud sama. Tanya berkaitan apa? Boleh. Kamu perlu tahu konsep dia saja. Semasa pendudukan Jepun, kamu perlu tahu konsep. Konsep dia sangat mudah. Semasa pendudukan Jepun, konsep dia, raja ialah ketua agama Islam. Ini poin pertama. Dan kedua, raja diberikan pampasan. Tak tahulah maka raja diberi pampasan ataupun pendapatan. Dan ketiga, raja diletak di bawah Gubernur Jepun. Ini saja 3 poin ini konsep dia. Gubernur Jepun, raja merupakan ketua agama Islam, dan ketiga raja diberikan pampasan. 3 saja. Okey. Dan kami tengok selepas Perang Dunia Kedua, Jepun sudah keluar Malayan Union. Raja Melayu, orang Melayu semua menentang. Dan British pun menggantikan Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melayu. Bukan bab 5, bab 4. British gantikan Malayan Union ini dengan perjanjian baharu bermaksud bernama Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dalam perjanjian ini, raja diberi kuasa untuk mengesahkan rang undang-undang. Raja berkuasa dalam undang-undang. Dan kami pun menerima Persekutuan Tanah Melayu 1948. Dan kedaulatan Raja Melayu dikembalikan selepas perjanjian ini. Dan yang paling penting, Raja Melayu di negeri masing-masing boleh mengubah undang-undang tubuh kerajaan. Raja boleh mengubah sendiri undang-undang tubuh. Dan undang-undang ini pun mengangkat martabat Raja-Raja Melayu sebagai raja berperlembagaan. Dan kami boleh tengok 2 contoh. Satu ialah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Pahang. Satu Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Ini contoh. Perlu ingat objektif mungkin. Tapi tak begitu mungkin. Okey, saya repeat lagi Sorry, Zoom akan end dalam 5 minit. Kalau end tiba-tiba, harap kamu boleh join menggunakan link baharu. Saya akan send. Okey. Pemerintahan beraja diteruskan dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Pemerintahan beraja diteruskan dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Okey. Perlembagaan Persekutuan 1957 ini bermaksud simple merdeka. Simple saja merdeka.
Dan merdeka pemerintahan beraja diteruskan. Tetapi ditukar, diubah sesuai mengikut konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Digubah sedikit untuk mengikut konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Tetapi raja masih pemerintah tertinggi negara. Kami boleh tengok yang di-Pertuan Agong merupakan ketua utama negara. Bukan Perdana Menteri. Yang di-Pertuan Agong ialah ketua utama negara. Dan raja pula. Raja ialah pemerintah tertinggi negara. Dan rakyat memilih wakil rakyat. Jemaah menteri memiliki wakil rakyat untuk membentuk kerajaan. Okey, saya share sikit, kami ada dua pilihan raya. Satu pilihan raya umum. Pilihan raya umum untuk rakyat memilih wakil untuk membentuk kerajaan persekutuan. Satu lagi ialah pilihan raya negeri. Dan pilihan raya negeri ini kami pilih wakil negeri. Kami pilih wakil negeri. Wakil negeri bermaksud memilih wakil rakyat yang membentuk kerajaan negeri. Dua yang berbeza. Umum ialah kerajaan persekutuan, negeri ialah kerajaan negeri. Dan kedua-dua pun rakyat akan pilih. Dan rakyat ada hak untuk memilih wakil rakyat melalui pilihan raya. Okey, dan sedikit objektif. Cuba jawab. Okey, kedua-dua pun jawab C betul. Betul. Sebab apa? Tadi saya cakap JPPM. JPPM. Okey, kami tengok jawapan dia. Okey, betul. Seterusnya, di negeri apa jawatan diperkenalkan Resident British? Johor Rail ikut Melaka, betul. Resident British. Ini dia tricky sikit. Resident British, kamu perlu tahu sistem resident. Sistem resident di NMB. Tadi saya cakap tak perlu tahu. Tetapi akan tanya. Akan tanya. B. Cuba. Christina cuba. Betul ke jawapan B? Christina? Christina jawab C. Satu B, satu C. Untuk saya terus akan tengok Terengganu bukan. Terengganu bukan. Jawapan dia. Hafiz betul. Jawapan dia Perak dan Negeri Sembilan. Macam mana ingat? Kami ingat negeri-negeri Melayu bersekutu ini negeri di sebelah kiri bukan semua tetapi sebelah kiri di peta Malaysia. Peta Malaysia macam ni. Sebelah kiri ini kebanyakan ialah NNMB. Hafiz juga betul. Negeri Melayu bersekutu cuti hari Sabtu dan Ahad. Ini pun satu cara ingat. Okey. Cepat lagi 1 minit. Okey. Stop dulu. Kamu join menggunakan link baharu. See you. Bye-bye.